Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas, PRN Johor makin hampir seroma lagi. Selangkah, setapak. Kita dah sampai pada masa PRN Johor baru. Masa yang akan tentukan ke mana pemuda kita akan dibawa selepas ini. Ke mana generasi akan dibawa selepas ini. Baiklah, aku tak bercadang untuk ulas tentang situasi dan keadaan semasa. Sebab aku dengar ada bendera yang dijatuhkan, ada bendera yang dikoyak, ada pergaduhan semata-mata tentang bendera, tentang orang yang disokong, tentang parti yang disokong. Aku tak nak campur tu. Sebab bagi aku, apalah fadilatnya, apalah faedahnya kamu orang bawah yang sekadar diupah 2-3 ringgit untuk memasang manifesto dan bendera bergaduh sesama sendiri. Apalah faedahnya? Ada ketidakwarasan sebenarnya, ada ketidaksempurnaan akal, fikir dan jiwa. Ada yang tak kena dengan diri kamu sebenarnya. Tak bolehkah bertanding secara sehat? Tak boleh. Hebat sangatkah? Banyak sangat ilmu kamu. Terror sangat kamu. Gangster lah sangat. Samsing lah sangat. Kalau berilmu, taklah begitu. Abaikan. Aku tak nak ulas. Abaikan. Aku nak ambil masa singkat, masa pendek. Kerana aku berkejar dengan masa. Ada beberapa soalan yang diajukan padaku, yang di WhatsApp padaku, tentang pendirian, tentang akidah, tentang agama, tentang kerohanian, dan banyak lagi berkait dengan PRN Johor kali ini. Jadi aku jawab secara rambang. Bagi aku, jawapan secara rambang, jika jawapan itu terjawab soalan-soalan yang kamu beri, kamu ambillah. Jika ada manfaat, ambil, dan jika tidak ada, abaikan. Ada soalan yang disampaikan padaku. Apa soalannya? Katanya, jika pemimpin yang ada sekarang terlibat dengan rasuah dan rompakan, samun, jolik kata, di mana dikatakan yang terbaru anaknya gunakan wang tersebut untuk berjoli di kasino luar negara. Dan jika rompakan itu betul, kenapa masih tidak diambil tindakan? Kenapa? Kenapa
orang berkenaan masih bebas berkeliaran. Kenapa? Begini, aku jawab secara mudah dan simpel. Kerana aku bukan peguam, bukan hakim. Bukan. Aku orang biasa, orang kebanyakan seperti kamu. Dan jika di dalam saf solat, aku mungkin paling belakang di sudut-sudut terpencil yang mana datangnya tidak kamu hargai dan pergi pun tidak kamu cari. Pendapat aku mudah. Kerana perompak dan penyamun sekarang, sama ada kamu rompak duit yayasan anak yatim untuk bina surau dan masjid, duit yang perlu digunakan untuk membantu hidup ibu tunggal dan anak yatim, duit rakyat yang kamu rompak untuk kepentingan pribadi kamu, untuk beli belian, beg dan bayaran-bayaran yang tak sepatutnya, untuk beli hotel untuk keluarga dan nasab kamu. Namun kenapa masih tidak ada tindakan? Jawapan aku yang bagi aku paling mudah. Kerana penyamun dan perompak sekarang, pada zaman now, tidak dikelilingi oleh penyamun dan perompak itu sendiri, tapi dikelilingi oleh peguam, dikelilingi oleh orang-orang bijak pandai yang sealiran, seangkatan, sefahaman dengan mereka. Itu jawapan aku. Apabila seorang perompak dikelilingi, dibela oleh peguam, dibela oleh orang-orang yang sama, penipu, pembohong, perompak, penyamun, pemakan rasuah yang boleh dibeli, tentu keluhuran perlembagaan, ketulusan dan kemulusan agama dan undang-undang cuma jadi mainan. Itu saja. Biarlah kata orang, siakap senohong, gelama, ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri, lama-lama jadi menteri. Dan dikelilingi oleh orang-orang yang sama sefahaman dengan perompak, penyamun dan pencuri. Itu jawapan aku. Jika tak sesuai dan tak terjawab soalan yang diajukan pada aku minta maaf. Aku jawab apa yang ada di dalam jiwa dan sanubari aku. Ada lagi soalan berkait dengan rasuah. Bagi aku mudah. Kenapa rasuah berlaku di dalam masyarakat Melayu? Kita bercakap dari hal Melayu kerana negara kita pada asalnya adalah tanah Melayu. Jadi kita bercakap dari hal Melayu, rasuah yang berlaku di kalangan pemimpin-pemimpin Melayu
Kerana aku tak mahu menyentuh bangsa asing, bangsa yang bukan Melayu. Aku bercakap dari hal Melayu. Kerana Melayu itu adalah pemimpin yang kamu pilih, yang kamu lantik dan kamu percaya. Berkenaan dengan rasuah, bagi aku mudah. Mungkin kerana sejak kecil, sejak bayi, sudah diajar makan suap. Jadi, sehingga besar, jadi seorang pemimpin, dah terbiasa makan suap. Maka, seolah-olah perkara itu menjadi adat bagi pemimpin Melayu sekarang. Apa yang heran? Penyelewengan, rasuah, salah guna kuasa dan banyak lagi disokong oleh orang Melayu sendiri. Disokong. Kerana itu bangsa Melayu jauh tertinggal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Kita berdiri tak sama tinggi, duduk tak sama rendah. Namun, rasuah yang berlaku di kalangan pemimpin Melayu adalah paling tinggi dibanding dengan bangsa lain. Apa nak jadi dengan pemimpin yang kamu sokong? Bagi aku mudah. Dari jauh mendatang sembah, sudah dekat menjunjung duli. Jikalau hidup makan rasuah, kelak mati di barzak berduri. Ada WhatsApp yang dihantar pada aku bertanyakan, bagaimana jika kita tidak terlibat dengan rasuah? Kita tidak terlibat. Kita jaga solat, jaga zakat, jaga haji, jaga puasa, wajib dan sunat. Kita tidak terlibat. Kita cuma menyokong kepimpinan yang ada. Tapi kita tak pernah terlibat di dalam mengambil rasuah. Kita cuma menyokong kepimpinan yang ada, yang berteraskan Islam Melayu demi bangsa dan negara. Okey. Tak payah cakap panjang. Sekarang aku jelaskan. Kamu tidak terlibat. Kamu tak pernah terima rasuah. Kamu tak pernah makan suap. Tak pernah. Kamu orang yang ke masjid siang malam, malam siang. Kamu orang yang rajin berpuasa, beribadat. Kamu rajin beryasinan. Rajin. Tapi apakan daya jika pemimpin yang kamu sokong terbukti orang yang makan harta anak yatim, orang yang makan rasuah, orang yang merompak, orang yang menyamun. Kamu termasuk di dalam golongan tersebut. Apapun alasan kamu. Jika kamu melalui kehidupan di pihak, di golongan yang salah, kamu terlibat, kamu subahat. Secara tak langsung kamu terlibat kerana kamu terlibat di dalam golongan itu.
Itu simple. Kerana dosa kamu pada Allah itu sebanyak gunung Uhud, sebanyak gunung Kinabalu, tak berat bagi Allah untuk mengampunkan kamu. Tapi apabila kamu berdosa sesama manusia, di dalam hasbu minan nas, kamu tak lepas. Kerana kamu terlibat di dalam memberi kuasa, terlibat di dalam menyokong pemimpin-pemimpin yang sahih, makan harta anak yatim, merompak dan menyamun, yang salah guna kuasa, yang tamak. Bahkan kamu masih menyanjung. Kamu katakan, bahkan kamu angkat orang-orang berkenaan sebagai ketua kamu, sebagai pemimpin kamu. Bahkan kamu katakan, orang-orang begitu adalah bosku, bosku, bosku. Kamu memang suka jadi hamba. Kamu memang suka jadi hamba. Kerana itu kamu miskin. Kerana itu kamu lemah. Kerana itu bangsa kamu jauh ditinggalkan. Kerana kamu tak punya semangat juang. Kamu tak punya jati diri. Aku tak hendak bercakap tentang iman, tentang apa pun berkait dengan dalaman. Aku bercakap pada zahirnya. Bangsa Melayu jauh tertinggal dari segala sudut. Sudut pertanian, perdagangan, baik darat, baik laut, sudut ekonomi, jauh tertinggal. Tapi kamu masih menyokong, melindungi pemimpin-pemimpin yang rasuah untuk kepentingan kamu sendiri. Dan pada masyarakat, aku nasihatkan, cubalah kamu langkahkan kaki kamu dan lihat kediaman wakil-wakil kamu di tempat kamu, sama ada ketua wanita ataupun ketua pemuda di bahagian-bahagian kamu. Cubalah kamu lihat pintu pagar rumahnya. Cubalah kamu lihat tembok rumahnya. Cubalah kamu lihat kemewahan yang ada di dalam rumahnya. Kamu tak sedar. Aku cuma dapat nasihatkan kamu. Sama ada kamu terima atau tidak, itu terpulang, tak jadi masalah pada aku. Kerana bagi aku, aku tidak menumpang hidup pada pemimpin. Tidak. Aku tidak ada kepentingan. Aku cuma memikirkan nasib generasi. Jika inilah pemimpin dan kepimpinan yang kamu pilih, yang kamu angkat, generasi akan terus tenggelam, akan terus dibohongi, dianiaya, dizalimi. Dan kelak di hari nazak kamu akan lihat, tak kala kesal tidak boleh menolong kamu lagi. Tak kala taubat juga tidak memberi bekas kerana dosa kamu pada generasi yang kamu tinggalkan. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.